Field View kali ni special sebab hari ni memang ambil vibe filem Perabat Sapu sebab tu hari ni buat dia hitam putih. Perabat Sapu filem tahun 2020 mengisahkan Aman yang selepas kematian bapa dia berhijrah ke Kuala Lumpur dan buat kerja e-hailing macam sekarang kita lebih kenal sebagai Grab, tapi secara haram sebab dia buta warna, jadi dia tak ada lesen dan keadaan kereta dia yang kereta lama, jadi tak layak untuk dia apply e-hailing yang legal lah. Dalam pada Aman buat e-hailing tu, dia bertemu dengan Bella sebagai penumpang kereta dia. Dan masa Aman bertemu dengan Bella ni, Aman baru lepas kena halau dari rumah sewa. Jadi Bella macam bagi cadangan lah untuk tinggal bersama dengan dia sebab Bella pun duduk seorang je. Filem Perabat Sapu, filem tahun 2020 ni, dia pendek je, sejam 25 minit, berwarna hitam putih dari mula sampai habis, dan ini merupakan filem pertama oleh pengarah Muzammil Rahman. Dan sebelum filem ini ditayangkan di Malaysia pada 16 Disember hari tu, filem ini sudah pun ditayangkan di negara luar, Itali, Indonesia, Kanada dan India. Lepas tu barulah ditayangkan di Malaysia pada tahun ini. Dan Perabat Sapu telah pun dipilih oleh Finas untuk dihantar ke Oscar mewakili Malaysia. Lakonan Amirul Effendi dan Lee Mei Fen ni, diorang punya chemistry yang macam tak ada chemistry tu, I ni suka sebab ramai orang macam ada juga orang cakap macam lakonan Amirul Effendi dengan Lee Mei Fen dalam cerita ni tak begitu sampai, diorang punya chemistry. Tapi I rasa diorang berjaya untuk nampakkan macam from strangers to friend tu, macam dari ada, sebab kita kan kalau dengan orang yang kita baru kenal, bukannya kita terus boleh mesra rapat lah, lagi pula dengan perbezaan bahasa dan juga bangsa tu kan. Jadi dia ada chemistry dan yang nampak tak jadi tu sebenarnya menjadi pada Aini lah. Dan cerita ni dia mengisahkan Aman yang mengenali Kuala Lumpur melalui pengalaman dia membawa e-hailing ni tadi, membawa macam Grab tu. Dan dari pengalaman itu, Aman ni dia mengenali penumpang-penumpang dia yang dari Bangladesh bekerja di Malaysia, penumpang-penumpang dia yang dari Indonesia baru sampai ke tanah Malaysia. Dan secara total, cara Aman mengenal Kuala Lumpur adalah melalui dialog Aman dengan pelanggan teksi dia. Filem ni memang menampakkan yang Aman seorang watak yang sangat sunyi tau. Sunyi, dia memang tak ada kawan. Dan pengenalan dia dengan Bella sedikit sebanyak memecahkan sunyi dalam filem ni. Sebab dari situ Aman ni build friendship dengan Bella kan. Ini suka juga bila pengarah menonjolkan yang hubungan pelanggan Aman dengan Aman tu, dia berlaku secara tidak langsung dan tidak sengaja. Maksudnya macam ada penumpang yang naik dengan Aman tu sebenarnya ada sangkut paut dengan Aman, tapi tanpa Aman mengetahui pada mulanya, macam tu. Ini suka konsep filem ini. Dia buat hitam putih tu tau. Sebab bila dia hitam putih, kita tak tahu situasi tu malam ke, siang ke. Contoh macam ada satu scene di mana Aman dia drop seorang penumpang dia di sebuah hotel. Tapi bila waktu malam, orang lain dah boleh, macam penumpang dia tadi waktu malam tu dah rehat dah. Tapi Aman ni sebagai rakyat marahan tetap bekerja siang atau malam. Jadi bila hitam putih, dia tak menonjolkan waktu dan suasana tu. Dia just tunjukkan dia tetap rakyat marahan tetap kena kerja. Sebab rakyat marahan ni memang susah nak hidup, nak survive walaupun dalam negara sendiri. Jadi siang malam pun sama saja untuk rakyat marahan. So itu antara kelebihan buat filem ni dalam bentuk hitam putih lah. Dan kemudian Hani rasa jimat juga untuk wardrobe lah, sebab bila hitam putih, baju warna apa, corak apa, semua pun jimat kan. Lagi satu, filem Perabat Sapu ni, dia punya camera work dan arrangements dia cantik. Ini suka camera placement filem ni. Dia adalah unsur-unsur macam perlambangan tu, macam letak dekat situ sebenarnya nak cakap apa, ada sikit lah unsur-unsur tu. Dan Ani rasa okey. Walaupun ada je kadang-kadang Ani rasa camera placement dengan arrangement tu tak ada apa-apa pun, tapi dia just saja letak kat situ ke kan. Tapi dia still cantik lah.
cara yang bila watak Amirul Afendi, dia macam portray yang bandar Kuala Lumpur tu dari awal filem dan ke hujung filem. Pada akhir-akhirnya Amirul Afendi ni dia rasa macam KL tu dah tak wow dah. Mungkin masa awal-awal dia datang dengan penuh harapan, tapi lepas dia dah bersembang, dah merasai sendiri kehidupan di Kuala Lumpur dengan keadaan yang mencari pekerjaan yang susah nak survive, pendatang asing pun lagi senang hidup pada dia apa semua kan. Nampaklah pada riak wajah dia yang dia rasa KL tu dah tak wow dah. Aini suka perubahan air muka tu sebenarnya nampak, tapi tak tahulah orang lain kan. Apa yang Aini tidak begitu minat dalam filem Prebet Sapu ni, Aini sebenarnya rasa macam karakter Aman tu dia kurang development. Maksudnya kita tak payah pun flashback gaya hidup Aman sebelum dia pindah ke KL tu, tak perlu pun. Cukup sekadar dalam dialog macam Bella dia bercerita kan, mak dia macam ni, ayah dia macam ni. Dia rasa Aman pun kurang benda tu. Dia perlukan lebih sikit lagi. Sebab kita tak tahu pun Aman ni dia ada adik-beradik ke tak. Kan dia dapat kereta sewa tu selepas bapak dia meninggal kan. Tak ada siapa macam petikaikan apa-apa ke, macam tanya-tanya pasal harta ke apa ke, macam itu kan macam something yang sangat common kan selepas kematian kedua orang tua dalam keluarga kan. Aini rasa filem Prebet Sapu pada Aini dia sangat mudah untuk dijangka. Aini memang boleh predict apa yang akan jadi kemudian sehinggalah ending dia pun Aini tahu apa akan jadi. Dan Aini faham kenapa ending dia jadi macam tu. Mungkin juga antara salah sebab adalah faktor sejarah Bella. Tapi Aini lagi suka kalau ending tu dikekalkan mengikut perjanjian. Maksudnya disebabkan Aini lagi suka ending tu sebaliknya. Tapi nak kata ending yang dah sedia ada tu tak cantik, tak juga. Aini rasa dia cantik saja. Tapi kalau mengikut secara realistiknya Aini rasa ending sebaliknya itu adalah lebih cantik. Tapi ini pandangan Aini lah. Filem ni okey je. Dan Aini suka bila Muzammil Rahman dia meraihkan stereotip buta warna tu. Sebab ramai orang termasuk Aini sendiri merasakan bila buta warna kita suka macam bila orang tu buta warna maknanya seluruh pandangan dia hitam putih ke macam mana kan. Tapi sebenarnya lepas Aini sendiri pun tahu, sebab Aini dah ada kawan-kawan yang yang buta warna. Sebenarnya buta warna ni adalah kekeliruan beberapa warna saja. Maknanya macam kawan Aini sendiri ada yang seorang tu dia nampak hijau jadi kuning, kuning jadi hijau. And then yang seorang lagi kawan Aini merah jadi coklat, coklat jadi merah. Macam tu je. And then untuk seseorang manusia melihat seluruh dunianya hitam dan putih tu sebenarnya satu yang mustahil. Tapi disebabkan itu adalah satu stereotip kepada buta warna dan terus Muzammil Rahman ni menjadikan filem ni terus sebagai hitam putih kerana watak utama adalah buta warna. Ini adalah satu stereotip yang Aini rasa bagus sebab memang itu secara perkara yang sangat common. Walaupun sebenarnya bila kita dah tahu sebenarnya tak kan. Dan bila filem ini juga dibikin dalam hitam putih, ia mengingatkan Aini kepada filem Roma, filem tahun 2018. Sebab filem Roma pun filem rakyat marhain dalam hitam putih juga. Mungkinlah konsep rakyat marhain dalam kehidupan rakyat marhain ni sesuai diterjemahkan dalam hitam putih kerana pada dalam hitam putih manusia itu dilihat sama saja. Warga negara, warga asing kan. Untuk rating filem Prebet Sapu, kali terakhir yang Aini check di IMDb, rating adalah 6.7/10. Dan dari Aini Feel View, Aini bagi filem ni 8/10. Aini suka filem ni. Aini rasa ini adalah satu filem yang malar segar, filem yang baru, filem yang kita perlu. Dan Aini rasa ianya pun ditayangkan pada waktu yang sangat tepat, terutama sekali dengan banjir yang baru-baru berlaku ni apa semua. Aini suka sangat filem ni punya OST, lagu-lagu yang dimainkan dalam filem ni. Dia sesuai dan kemudian Aini suka juga penggunaan muzik latar. Maksudnya bila dia tak ada muzik latar, dia menggunakan bunyi-bunyi yang asal, bunyi-bunyi natural, bunyi-bunyi bangunan, bunyi-bunyi Kuala Lumpur lah secara amnya kan. Dan Aini suka benda tu, menunjukkan memang kita betul-betul merasai, mendengar apa yang Aman dengar.
Dan of course Amirul Effendi memang tip top. Lim Mayfen pun antara wajah baru yang Ani rasa boleh pergi jauh dalam industri filem kita. So Ani rasa sebagai rakyat Malaysia, Ani rasa kita memang patut sokong filem Perebet Sapu ni. Jangan jadi macam Hanyut. Hanyut seminggu je tayangan, lepas tu terus habis. Itu pun nasib baik Aini sempat tengok, dan hari yang Aini tonton tu hari yang terakhir rupanya. Lepas tu tak ada tayangan dah. And then Jibam pun sama. 2 minggu tayang, lepas tu nak kena tarik dah. Tapi nasib baik semua orang, artis apa semua, movie reviewer semua duk review Jibam. So wayang maintainkan tayangan Jibam. Jadi Aini harap Perebet Sapu ni pun sama, harap tayangannya dipanjangkan. Sebab filem ni mungkinlah tak menjadi minat semua, tapi kalau orang yang mencari kualiti dalam sesebuah filem tempatan, Perebet Sapu ada. Dan untuk Muzammil Rahman, tahniah untuk filem yang pertama, Perebet Sapu. Teruskan berkarya sebab karya anda sangatlah menarik. Okay, thank you so much sebab tonton Aini View kali ni. Special sebab Aini pun shoot dekat Kuala Lumpur dalam mood hitam putih. Nampak tak, nak meraihkan Perebet Sapu ni. So harap korang semua terhibur dan tergerak hatilah untuk tonton Perebet Sapu di Pawagam.